Penindasan nak tengok, no choice. Kena tindas. Tak faham. Yang saya cakap ni semuanya daripada non-Muslim. Dia tak faham. Perempuan-perempuan, laki-laki Islam ni, apa-apa pun dia kata adil. Walaupun nampak tak adil. Walaupun kena tindas, dia kata tak kena tindas. Walaupun berpeluh, dia kata tak panas. Bohong pula dalam masjid. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Penindasan. Mereka kata ini penindasan. Okey? Baik. Kita lihat puasa. Subhanallah. Tak makan, tak minum, tak makan tak apa. Tak minum lagi. Tuhan kamu ni kejamnya. Kenapa nak puasa? Kenapa nak berpuasa? Tak lapar ke? Cakap baik-baik. Korang ni betul-betul lah. Takkan berpuasa tu takkan tak lapar. Habis kalau tak lapar, kenapa sebelum kalau dekat kedai makan pukul 6 tu biasa tak ada orang tahu. Bulan Ramadan pukul 6 orang dah siap booking semua dah. Lepas tu order pula makan makanan banyak-banyak. Kalau tak lapar kenapa nak makan banyak-banyak? Berbohong kan? Lapar lah. Kenapa nak berpuasa? Teruk. Lepas tu puasa pula nak curi-curi minum pula tu. Bukankah itu penindasan? Islam itu senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Senangnya di mana? Senang menerima, senang menyampaikan. Kenapa awak tak sampaikan lagi? Susah menyampaikan. Susah lah. Senang. Mana senang? Senang diamalkan mana? Kalau senang mengikut Datuk Dr. Fazila Kamsa, kalau senang kenapa mengikut Datuk Dr. Fazila Kamsa lebih kurang 80% orang Islam di Malaysia tak solat? Kalau senang. Maksudnya susah. Nak didik pun susah. Tak faham? Susah lah. Betul? Ini soalan-soalan yang kamu akan dapat. Bagaimana mereka salah faham terhadap Islam. Contoh, sebelum saya Muslim, kawan saya pada bulan Ramadan, dia ada dikenali juga sebagai musim meludah. Bulan meludah. Iaitu yang kata tak boleh telan air liur, batal puasa. Kamu tak pernah tahu, tapi itu yang sahabat saya bagi tahu. Dan ada di antara mereka, ini geli sikit lah, lepas ni boleh kita tak payah makan sarapan pagi lah. Nak dengar tak? Kalau tak nak dengar, saya tak mau cakap. Nak Bila tanya soalan 5 minit 10 minit tak jawab. Selepas tu baru tanya dia, kenapa kau tak jawab? Kumpul air liur. Sebab dahaga punya pasal. Lepas tu menindas. Nak pergi toilet pun tak boleh. Terutamanya buang air besar. Tahu kenapa? Kawan saya bagi tahu, bukan saya. Kawan saya bagi tahu sebelum saya Muslim. Tak, kalau kita orang nak pergi bilik air, nak buat big business, dia kena lawas satu kali jalan. Saya kata apa pasal? Sebab kalau tak lawas nanti dia sedut balik memasukkan ruang asing dalam badan manusia, batal puasa. Faham tak? Memasukkan benda asing ke dalam liang, kan tak boleh masukkan benda dalam rongga kita kan? Itu memasukkan benda dalam rongga. Dia tarik balik kan? So, batal puasa. Geli tak? Nak berak pun susah. Menindas. Ini yang mereka faham Ingat. Okey? Lagi pasal tak boleh makan kerbau pendek. Kenapa tak boleh makan kerbau pendek? Tapi yang saya dulu faham, ada dua versi. Versi pertama, rawahu Muslim. Bukan Imam Muslim, rawahu kawan-kawan saya yang beragama Islam. Dia kata, di dulu-dulu, zaman-zaman dulu, ada seorang Nabi. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk bina Batra. Nabi Nuh lah, masa tu dia tak sebut. Maka apabila banjir, dia telah memerintahkan manusia dan binatang semua untuk masuk. Maka semua binatang dah masuk kecuali kerbau pendek. Jadi bermula daripada hari itu, kerbau pendek diharamkan untuk makan. Mana dia dapat cerita ni? Wallahu a'lam. Siapa yang jadi punca salah faham saya? Muslim. Versi kedua, ini adalah kias orang bukan Islam sendiri. Dalam agama Hindu, orang Hindu tak boleh makan kerbau pendek kan? Tak boleh makan lembu kan?
Kenapa tak boleh makan lembu? Binatang suci sebab Tuhan. Kenapa orang Islam tak boleh makan kerbau pendek? Mereka akan kata, kalau orang Hindu tak boleh makan lembu kerana itu adalah binatang suci, adalah Tuhan mereka, maka orang Islam tak makan sebab itu adalah Tuhan mereka. Jangan marah, memang tak ada. Tapi itu yang mereka faham. Itu juga antara saya faham. Saya ingat benda ini adalah salah faham, hanya ada di Malaysia. Tapi bila saya pergi ke China, saya pergi ke Hong Kong, saya tanya ulama-ulama kat situ, saya tanya orang tempatan kat situ, dia kata, brother, sama je dekat sini. Rupa-rupanya benda tu adalah merentas sempadan negara. Dan tahu tak, kias mereka lebih lanjut. Tahu tak, apabila kita sembelih binatang ketika Aidil Adha, kita akan baca Bismillah Allahu Akbar, betul? Tahu tak kenapa mereka kena azan dan mereka tak benarkan kita masuk masjid? Sebab setiap kali nak sembahyang, mereka kena sembelih itu kerbau pendek, dan bila sembelih kerbau pendek sangat bising, jadi mereka kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang mereka tengah sembelih tu, menutup bising kerbau pendek itu menjerit kesakitan. Tahu tak kenapa mereka tak bagi kita masuk masjid? Sebab mereka lepas sembelih, mereka letak kepala tu dekat depan, mereka sembah itu. Tak pernah dengar kan? Tapi itu yang saya tahu. Jadi itulah pentingnya kita berdakwah, itulah pentingnya kita benarkan mereka masuk dalam masjid untuk lihat. Dan kalau kamu perasan, pengunjung-pengunjung Malaysia yang masuk masjid, tempat pertama yang mereka akan lihat, mana dia? Tak jumpa pun. Kalau boleh tak pergi tengok kerusi itu? Mana tahu dia sembunyi dekat bawah ke? Tapi bila dia tengok, dia akan pelik, tak ada apa pun. Sebab itu, membenarkan non-Muslim masuk ke dalam masjid dengan syarat-syarat yang tidak terlalu ketat, dengan diberitahu dengan lebih hikmah, boleh menjelaskan banyak salah faham mereka. Okey? Lagi, culture, janggut. Tahu tak, orang yang ada janggut ini menjadi sasaran mudah untuk dikenali sebagai pengganas. Saya pergi ke sebuah negara, okey, tak mau sebut nama negara. Kawan saya Muslim juga, dia tak tukar nama, maka dia jalan lalu immigration tak kena check. Bila sampai giliran saya jalan, saya kena check. Bag sekali kena check. Saya mula rasa pelik. Dia pun Muslim mak, dia pun ada janggut mak, apa saya kena check? Mereka prejudis sebab lihat, barangkali syarat-syarat untuk boleh menjadi seorang pengganas adalah janggut dia akan 3 inci panjang, lebih kurang. Jadi di situ, dan nama saya ada Firdaus, kawan saya tak ada nama Firdaus, jadi tak ada kena prasangka. Beard. Dan kadang-kala mereka salah faham, mereka yang ada janggut ini adalah Pak Haji. Seperti kawan saya, bila nampak saya dah simpan janggut, dia kata, itulah dulu saya cakap you masuk Melayu. Memang betul. Tengok you sekarang sudah jadi Melayu, you sudah jadi Pak Haji. Macam mana saya nak jawab? Sebenarnya dengan kamu menyimpan janggut untuk lelaki, boleh berdakwah. Saya bagi idea. Kawan kata, kamu dah jadi Melayu, dah jadi Pak Haji. Saya kata, tahu tak, Melayu itu bangsa, agama, Islam itu agama. Sebagaimana kamu adalah seorang Buddhis, tak bermaksud kamu seorang berbangsa India, sebab kamu berbangsa Cina. Kerana Siddhartha Gautama adalah keturunan India, bukan keturunan Cina. Kamu tak masuk India, betul? Nak menjadi Pak Haji, syarat dia tak semestinya simpan janggut. Dia pergi menunaikan haji, sudah dapat jadi Pak Haji. Dan sekarang, awak tahu tak saya cakap dengan dia, saya lagi Cina daripada luar. Dia pelik. Mana mungkin lu Cina daripada Wah? Saya pun Cina, dia pun Cina mah. Saya kata, senang saja. Kita tengok. Kalau Maharaja Cina dulu, semuanya ada janggut. Betul? Sarjana zaman Cina dulu, semuanya ada janggut. Tahu tak siapa Justice Pao? Hakim Pao. Dia muka gelap-gelap. Dia adalah hakim yang paling tegas dalam sejarah Cina. Dia juga ada janggut. Orang-orang alim zaman Cina dulu, semuanya ada janggut. Kalau terlalu jauh kan, no problem. Kita bawa balik ke Malaysia.
cintailah negaraku. Tengok Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Saya cakap dengan mereka, kamu sembah apa? Datuk Kong, Tua Pek Kong. Tak apa. Awak tengok Datuk Kong awak dengan Tua Pek Kong awak, ada janggut tak? Lepas tu dia cakap, lu ini macam pun boleh ha? So sekarang siapa lagi Cina? Tapi Cina mana ada nama Firdaus? Saya pun cakap, Cina pun tak ada nama Gary. Betul? So kadang-kadang dakwah itu dia seronok. Macam mana kamu nak berinteraksi saja dengan mereka? Sebab kalau nak kata Cina, nama Cina pun tak ada nama Gary, tak ada masalah. Kenapa hari ini kebanyakan Cina ada nama English? Kan? Kalau dia kata, nama saya David. You tahu tak, David itu kalau dalam bahasa Arab namanya Daud, seorang Nabi. So dia seorang Nabi tau. Tapi kamu bukan Nabi. Okay? Now, suicide bomber, gambaran-gambaran sedemikian. Takutlah orang tengok kan. Now, LGBT. Bila saya berada di Australia, Perth, Australia, dua isu yang saya tidak dibenarkan untuk bercakap, iaitu yang pertama ISIS, yang kedua adalah LGBT. Pernah dengar tak penganjuran seksualiti merdeka pada tahun 2010? Yes. Tahu tak, majoriti penganjur di sebalik seksualiti merdeka adalah Muslim. Majoriti. Sebab saya pernah berdialog dengan mereka, saya pernah berjumpa dengan mereka. Dan tahu tak, mereka ini menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjustifikasi LGBT-nya mereka. Contoh, surah Hujurat surah 49 ayat 11, Allah kan kata, janganlah kamu bersangka buruk. Janganlah kamu buat sangkaan-sangkaan yang buruk. Kami mungkin lebih selesa dengan lelaki dengan perempuan, tak bermakna kami membuat hubungan luar tabi'i. Jangan buat salah sangka. Dan yang kedua, mereka menggunakan hujah sains. Tahu tak, mengikut sains, di dalam diri badan manusia ada satu jin yang dikenali sebagai gay jin. Maksudnya dalam diri setiap manusia ini ada gay dan lesbian jin. Habis tu, kalau dalam badan manusia memang ada gay jin dengan lesbian jin, kenapa Tuhan nak menghukum manusia yang dia sendiri letakkan gay jin itu? Sebab ini disokong menerusi satu kajian pada 1993 oleh Profesor Dean Hammer dari Amerika Syarikat. Melalui kajian dia mendapati rupa-rupanya ada gay jin dalam badan manusia. Ditambah lagi, mengikut sains juga, memang gay jin ini bukan saja ada dalam manusia, ada juga dalam binatang. Contoh, di negara Jepun ada sejenis ikan yang dia memang cenderung kepada sejenis. Maka boleh. Macam mana kamu nak jawab isu LGBT kalau begini? Ada kajian sains tau. Problem kan? Kita menjawab, kita jawab. Ini untuk ilmu kita. Dalam sesi ini saya akan cuba jawab beberapa persoalan ringkas ya. Kita akan jawab, betul? Ada kajian LGBT, kajian gay jin oleh Dean Hammers. Tetapi kamu tak seharusnya membaca satu kajian dan berhenti di situ. Kajian beberapa tahun selepas itu oleh beberapa universiti di Amerika dan Kanada menggunakan formula yang sama, mendapati tidak ada gay jin dalam badan manusia sebagaimana yang didakwa oleh Dean Hammers. Dan Dean Hammers selepas itu mengakui dia menipu dalam kajian makmal dia. Tak ada gay jin. Dan yang kedua, kamu mengatakan di negara Jepun ada sejenis ikan yang cenderung pada sejenis kan? Jantina sejenis. Memang benar ada. Jikalau kamu kata benda itu boleh guna pakai, kalau macam itu, saya pun nak guna analogi binatang dengan kamu, boleh ke? Okey. Di dalam serangga, ada sejenis serangga yang dikenali sebagai Black Widow. Tahu apa itu Black Widow? Black Widow adalah sejenis spider yang setelah mereka bersama dengan pasangan mereka, yang betina itu akan membunuh yang jantan. Betul? Kalau macam itu, adakah boleh dikatakan setelah seorang lelaki, seorang suami dan isteri bersama dengan isterinya, isteri membunuh suaminya dan mengatakan, relax lah, Black Widow pun buat, manusia buat, biasalah. Boleh? Boleh ke? Kamu faham tak analogi saya ni?
ataupun terlalu mendalam. Faham tak? Kalau kamu guna analogi binatang, binatang buat, maka kita buat. Okey, binatang pun buat, iaitu membunuh pasangan mereka, halal. So kita boleh, kalau isteri bunuh suami boleh ya? Lepas tu kata, relax lah bro, binatang pun bunuh, boleh? Tak masuk akal. So LGBT itu apa? LGBT itu adalah nafsu, adalah penyakit nafsu. Mereka sering memberikan alasan, contoh, kata, kami dibesarkan dalam keadaan ramai perempuan. Kami satu-satunya lelaki. Jadi kami membesar dengan penuh kelembutan. Yang perempuan, yang lesbian pula kata, yang pengkit pula kata, saya adik-beradik lelaki ramai. Jadi semua kasar-kasar. Nak tak nak, saya pun kena jadi kasar. So, salahkan keadaan. Kita lihat. Guna benda yang sama, cakap dengan mereka. Kalau begitu, bolehkah jikalau seseorang itu yang membesar di sebuah negara yang sering perang, sering ternampak pembunuhan, dan lalu apabila dia membesar, dia berhijrah ke negara yang lain yang tiada peperangan, lalu dia membunuh ramai orang dan menjustifikasi dan mengatakan, aku dibesarkan dalam keadaan begitu, jadi biasalah, bukan salah aku, salahkan keadaan. Boleh terima tak? Kenapa tak boleh terima? Kenapa tak boleh terima? Kamu cakap tak, lepas tu tak ada jawapan. Tak boleh terima kerana itu kamu ikut kehendak kamu. Kamu yang melakukan. Itu penyakit. Maka tidak boleh dijustifikasi sedemikian rupa. Okey? Adakah terlalu mendalam untuk kamu? Kalau terlalu mendalam, bagi tahu, saya akan cuba simplify. Sebab saya tak nak saya cakap seorang diri, shock sendiri, kamu tak dapat point. Ada soalan? Tak ada? Okey. Now, Muslim, kamu kata Muslim ni bergang pada Al-Quran dan As-Sunnah, sepatutnya bersatu. Kenapa bergaduh satu sama lain? Kenapa bergaduh satu sama lain? Muslim dan Muslim, walaupun sumbernya satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey? Dan ini juga, kalau kamu kata Syiah tu sesat, Syiah tu ada yang kafir, kenapa boleh masuk ke Kaabah, boleh masuk ke Mekah, boleh pergi buat haji? Kalau kamu, kan orang kafir tak boleh masuk, orang bukan Islam tak boleh masuk. Kenapa Syiah yang kamu kata sesat dan ada yang bukan Islam boleh masuk? Soalan yang saya dapat juga. Jawapan dia kemudian. Okey? Malaysian Book of Record. Yes. Ini kita kena takbir, lepas ni boleh tak? Takbir ramai-ramai. Kita ambil contoh. Di Malaysia, mak rempit yang paling ramai siapa? Muslim ke non-Muslim? Allahu Akbar. Bangga tak? Penduduk penjara paling ramai, Muslim ke non-Muslim? Allahu Akbar. Dapat lagi nombor 2. Kes buang bayi, Muslim ke non-Muslim? Allahu Akbar. Betul? Lagi, apa dia? Kes buang bayi, Bosnia dan Bojan, Muslim ke non-Muslim? Muslim. Lagi, sekali lagi, hisap dada, Muslim ke non-Muslim? Kita pemegang Malaysian Book of Record. Bangga tak? Kalau agama itu bagus, mereka fikir, jikalau agama itu bagus, sepatutnya melahirkan penganut yang bagus. Kenapa ramai orang Islam buat jahat kat Malaysia? Checkmate. Checkmate. Okey? Nah, soalan ni kamu tak tanya saya. Soalan ni tadi kamu tak tanya saya. Tapi saya akan bagi jawapan sekarang. Macam mana nak jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Betul-betul zuhud lah korang ni kan? Okey, tak apa. Zuhud saya jawab je lah. Okey, cakap dengan dia, tahu tak kenapa orang Islam paling ramai membuat jenayah, dan juga orang Islam juga yang paling ramai dalam penjara dan sebagainya? Simple matematik. Matematik yang simple. Kerana orang Islam adalah majoriti di Malaysia. Kerana kalau kamu pergi ke negara China, kamu tak akan jumpa Melayu dan Muslim menjadi penghuni penjara paling ramai. Sebab apa? Negara Muslim bukan majoriti, negara China bukan negara majoriti Muslim. Begitu juga kalau kamu pergi India, kamu tak akan jumpa orang Melayu ataupun orang Islam menjadi penghuni penjara paling ramai di negara India, kerana penganut majoriti adalah Hindu.
Begitu juga kalau kamu pergi ke Amerika Syarikat, pergi ke Amerika Selatan, kamu tak akan jumpa orang Islam, orang Melayu menjadi penghuni penjara paling ramai di situ, kerana di situ penghuni majoritinya adalah Kristian, adalah berkulit putih. Make sense tak? Make sense to you? Contoh paling mudah. Kita sering mendengar kan, kereta Proton Saga ni ada masalah tak bagus. Betul? Betul tak? Adakah kereta Proton seteruk itu? Tidak. Tahu tak kenapa kita sering mendengar orang komplain pasal kereta Proton? Sebab ramai orang yang gunakan Proton. Adakah kereta mahal yang lain, Toyota, Mercedes, tak ada masalah? Ada. Tapi kenapa kita jarang dengar? Sebab tak ramai yang gunakan kereta itu. Maksudnya, dari segi sosiologi itu, sangat normal untuk kita kata bahawa penduduk majoriti di sebuah negara itu pastinya adalah penyumbang majoriti kepada masalah-masalah yang ada. Jikalau penganut orang kata rakyat minoriti di negara itu, tetapi dia menjadi penyumbang majoriti untuk segala masalah, memang ada banyak masalah. Nampak tak cara pengiraan tu? Make sense to you? So make sense. Tak perlu nak risau. Don't have to be worried about that. Semua tu ada jawapan-jawapan dia. Cuma kita tak tahu lagi jawapan dia. Okay? Now, isu-isu sensitif, politik. Saya tak mau sebut pasal politik sangat. Cuma mereka keliru. Ini betulkah? Ini betul. Kalau ini betul, maksudnya ini salah. Kalau ini betul, ini salah. Tapi dua-dua Muslim pun gunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana? Jangan kata orang bukan Islam, orang belum Muslim, orang Islam sendiri pun confused. Pernah saya pergi ceramah di sebuah negeri. Bila ceramah, dia macam ni lah. Selepas habis solat, saya duduk kat depan ni, tengah-tengah ni kosong, kanan satu, kiri satu. Bila tanya dekat imam, imam tu bagi tahu, ini parti tu punya, ini parti tu punya. Sampai berpecah begitu. Yes. Bila masuk rumah imam, rumah dia penuh dengan bendera parti dia, bukan Asmaul Husna. Rumah imam, rumah imam. Dan pernah sekali saya berforum dengan beberapa orang, dan non-Muslim ada di situ, dan bertanya, boleh tak kamu terangkan apa itu hudud? Lama dah isu ni. Boleh tak kamu terangkan apa itu hudud mengikut Islam? Panelis yang satu ambil mic dan jawab, hudud mengikut parti saya. Saya masa tu saya rasa macam nak rampas mic dia, nak bagi penampah je kat dia. Serius. Yang non-Muslim tu tanya, apa itu hudud mengikut Islam? Dia kata, hudud, dia jawab macam ni, hudud menurut parti saya. Kecil-kecil tak tahu. Geram tau. Bayangkan kalau kamu berada di tempat saya, geram tak? Geram lah. Kalau boleh aku nak potong ambil mic dia. Orang tanya pasal Islam, bukan tanya pasal parti awak. Saya tak kisah sebenarnya kamu nak parti mana, I don't care. Siasat ada dalam Islam. Tetapi bila berdakwah, tanggalkan baju politik awak, itu saja. Tanggalkan baju politik awak, itu saja. Itu fokus kita. Sebab kalau kita as a da'i, kita fokus kita lebih mengutamakan parti berbanding dengan mengutamakan Islam, dan kita hanya fikir hanya kita sahaja yang memperjuangkan Islam dan orang lain tidak, maka bila kita berdakwah, kita akan prejudis. Kita akan prejudis dan mesej Islam kita tidak akan sampai. Sebab dalam fikiran kita semuanya ideologi politik saja. Jadi sebagai da'i, ketepikan yang itu. Okey? Apa penyumbang sebenarnya? Penyumbang terbesar kepada salah faham ini. Penyumbang terbesar adalah yang saya selalu sebut, yang saya selalu kata. Muslim yang berada di masjid, yang suka majlis ilmu, yang pergi talaki kitab, yang pergi khatam kitab, mereka dengan geng-geng mereka sendirian berhad. Sendirian berhad. Maksudnya, seperti yang saya sebut semalam, sepatutnya semakin banyak tinggi ilmu, menuntut seseorang untuk mengamalkannya dan menuntut seseorang untuk menyebarkannya. Dalam hadis Nabi SAW,
Nabi bersabda bahawa seorang Muslim yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan kerana mereka, itu adalah lebih baik daripada mereka yang menyendiri. Kita dah ada agama, kita dah ada ilmu, kita tahu apa yang baik, apa yang tak baik, kita tahu apa yang betul, apa yang tak betul. Tetapi masalahnya, kita yang rasa diri kita ni dah ada ilmu tu, tak kira lah sebanyak mana yang cintakan agama, kita dekat main jauh-jauh. Memandangkan kita ada dua kelompok kat sini kan. Contohlah, ni satu geng. Ini contoh saja, jangan perasan, jangan terasa. Ini adalah Muslim yang konon bajet, dia berilmu, tapi dia dah habis surau, habis masjid, dia duduk rumah, balik rumah, minum kopi dengan kawan-kawan masjid dia. Kawan-kawan yang tak datang masjid, dia tak ada jumpa, jarang sekali. Geng satu. Yang ini pula adalah contohnya non-Muslim dengan mereka sahaja, dengan geng-geng mereka. Jadi asimilisasi tengah-tengah ni nampak sikit tak? Ini yang sikit ni, yang tengah-tengah ni. Interaksi antara Muslim dengan non-Muslim tu sikit. Jadi bagaimana mereka nak faham Islam? Bila mereka nak tanya tentang Islam, mereka nak tanya siapa? Nak tak nak, mereka kena percaya pada surat khabar dan media. Sedangkan kita ini yang sepatutnya menjadi ejen Islam, tak duduk tengah-tengah, tak mendekati mereka. Sedangkan kita ini dilantik, diletakkan di muka bumi ini sebagai khalifah. Di zaman para khulafa ar-Rashidin, mereka semua itu duduk dalam ofis ke? Ada hawa dingin ke? Apa mereka buat semua khalifah itu? Khalifah, kalau kita dilantik menjadi seorang khalifah, kita dilantik sebagai seorang leader, ketua. Dan sedar ke tidak, sebenarnya kita semua ini adalah seorang leader. Kita semua ini adalah seorang ketua, seorang pengembala. Khulafa ar-Rashidin, walaupun mereka ini adalah Amirul Mukminin, tetapi mereka turun padang mendekati rakyat mereka. Kita sebagai khalifah di muka bumi sepatutnya mendekati non-Muslim dan juga Muslim yang jauh daripada agama. Kenapa perlu kita peduli? Dia seumpama gelas kotor ini. Bagaimana nak bersihkan gelas kotor ini? Tumpahkan, lepas tu cuci-cuci kan? Bayangkan, saya ambil analogi. Kamu bagus tak dengan imagination? Bagus Ini gelas yang kotor. Jikalau saya letakkan gelas kotor ini di bawah running pipe, air pipe yang dibuka, selepas 30 minit 1 jam, apa akan terjadi pada kotoran di dalam ni? Bersih. Selepas tu akan diisi dengan air yang bersih dan suci, boleh gunakan tanpa was-was. Betul? Bersih, suci. Begitu juga dakwah adalah umpama. Sebab itu istiqamah kita dalam dakwah itu sangat penting, supaya kotoran, kegelapan boleh keluar. Bila dah keluar, kita dah isi dengan kebersihan. Sebagaimana air yang menitis sikit-sikit secara istiqamah boleh melekupkan batu. Betul ke? Bukan sebab kerana kekerasan, tetapi kelembutan itu digunakan secara istiqamah. Begitu juga, kenapa perlu kita kisah? Sebab dia perlu dibersihkan untuk menerima ilmu yang baru. Begitu juga, kalau kita rasa kita ni berdosa, kita boleh terus stop. Ada dua cara nak membersihkan diri kita daripada rasa bersalah dan sebagainya. Salah satu caranya adalah berhenti terus daripada melakukan maksiat. Ataupun satu cara lagi adalah isilah hati kita dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Isilah hati kita dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bila hati kita ini penuh dengan ayat Allah, hadis Nabi, mana ada masa, mana ada ruang untuk muzik, untuk hiburan. Begitu juga, jikalau dakwah itu berterusan, cahaya asyik bergemerlapan, mana mungkin kegelapan itu akan datang? Kegelapan itu tidak wujud. Yang wujud adalah tiada cahaya. Betul ke? Tiada kegelapan sebenarnya. Yang tiada hanyalah tiada cahaya.
Jadi kita yang ada ilmu ini adalah mereka yang ada cahaya, yang Allah dah berikan spotlight untuk menerangi jalan dan hidup orang lain. Jadi solusinya apa? Solusinya? Apa solusinya? Satu perkataan saja. Istiqomah tu selepas solusi ini. Dakwah. Solusinya dakwah. Dalam sebuah buku karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia ada letak dua bab. Bab yang satu dia letak hukum berdakwah. Dia kata hukum berdakwah adalah wajib. Tetapi yang uniknya dalam buku ini, dia juga letak hukum berdakwah pada zaman ini. Satu dia letak hukum berdakwah, dia letak wajib. Satu lagi selepas itu dia letak hukum berdakwah pada zaman ini. Dan ingat, buku itu ditulis pada 1998. Dan dia letak untuk yang hukum berdakwah pada zaman ini, dia kata, di zaman yang penuh dengan maksiat dan kejahilan, tersebarnya kebodohan merata-rata, maka hukum berdakwah di zaman ini jauh lebih penting daripada sebelum ini. Dia yang kata, ulama yang kata, bukan saya yang kata. Jadi solusinya apa? Sekali lagi, dakwah. Tidak ada jalan lain. Kamu boleh memilih untuk terus duduk dalam bilik aircon, habis belajar di IDIP, habis kerja kita, lepas tu kita balik berkahwin, jumpa anak-anak kita, jumpa cucu-cucu kita, lepas tu meninggal, jumpa Allah, tengoklah apa jawapan kita dah siapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, kita akan break untuk 30 minit. Sekarang ini adalah 10.23, insyaAllah kita akan masuk dalam 10.55, insyaAllah. Okey, kita ada beberapa topik yang agak menarik untuk kita sepanjang hari ini. Jadi insyaAllah sekali lagi kami akan berikan bahan-bahan dakwah percuma seketika nanti. Okey, semua akan dapat satu set sekurang-kurangnya. Okey, jadi insyaAllah kita berehat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.